Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Dan saya terlewat semua. Saya minta maaf lah, maklum sajalah, benda baru. Macam orang baru kahwin lah. Orang baru kahwin ni banyak lagi tak tahu tak. Jadi kita selalu kelas kita petang, hari ni kelas tengah hari. Jadi sekali-sekala tuan-tuan pula lah tunggu saya. Baik, kita sambung kepada pembincangan kita dalam kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjaga. Betul? Kita pakai kitab ni. Ya. Baik. Tapi macam saya seorang je di kitab. Ada sampai buku surat apa? 299. Oh, 299 ni. Okey baik. Baik, kita sedang membincangkan tajuk yang ke-12, jika kamu bersyukur nescaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Ini pandukan kepada ayat Allah SWT, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baik. Wahai saudara-saudaraku, nikmat dan kurnia Allah sangat banyak dan terbagi kepada beberapa bahagian. Bagaimana yang disebut sebagai nikmat Allah tu? Pertama, yang disebut sebagai nikmat zahir. Nikmat zahir ni maknanya nikmat yang nampak lah. Nikmat yang kita boleh lihat, nikmat yang boleh kira secara fizikal, itu dipanggil nikmat zahir. Harta boleh menjadi nikmat dan boleh menjadi azab. Apabila kamu menafkahkan menuju keredaan Allah SWT, maka Allah akan membahagiakanmu dengannya di dunia dan akhirat. So itu harta ialah, memanglah semua orang memandang harta sebagai nikmat. Kalau kita tanya ke orang, bawa kereta besar, agak-agak ni nikmat ke azab? Barangkali orang gila je yang jawab azab sungguh bawa kereta ni, kata dia. Jadi ni, jumpa orang bawa kereta Mercedes ramai besar, agak-agak cik naik kereta ni rasa azab ke rasa nikmat? Dia kata, sejak beli rasa azab naik kereta ni. Tak ada. Kecuali orang tu memang tak betul lah, makna dah tahu azab yang pergi beli kereta tu buat apa? Kan? Mungkin barangkali dia mampu beli je isi minyak tak boleh, dia barangkali azab lah tu. Tapi tak ada kerja lah tuan-tuan ni. Jadi maknanya harta ni kalau orang kata semua nikmat, tak ada orang kata pun azab. Orang perempuan ada kereta gelang ramai banyak, kan? 14 kilo gelang di rumah, contohlah. Termasuk dengan gelang jiran dia, semua keliling semualah. Dia kira sekali 14 kilo, termasuk gelang dia ada sikit je, 0.5 gram je. Tak, maknanya kalau kita tanyakan agak-agak seronok tak ada harta ni, orang akan jawab seronok. Tengok orang yang rumah besar, ketuk pintu sikit, Assalamualaikum tuan, saya buat kaji selidik. Agak-agak tuan rasa azab tak duduk rumah ni? Dia akan tanya gitu, kaji selidik apa yang awak buat ni, kata dia. Ialah nak tahu nikmat tak nikmat duduk rumah besar. Saya rasa awak kena belajar dulu kot rumah besar dengan rumah kecil tu macam mana. Berarti semua orang kan kata nikmat ataupun
harta ni sebagai satu yang nikmat. Tetapi kena ingat, dalam Islam kita melihat bahawa kadang-kadang harta itu boleh menjadi suatu azab kepada orang yang punya harta. Nampak? Dia bergantung bagaimana kita mempergunakan harta tadi. Kalau sekiranya harta itu kita gunakan untuk jalan Allah SWT, untuk menurut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Contoh, orang ada kereta besar, tak salah, memang nikmat. Tapi nikmat ini kan menjadi azab. Bagaimana? Apabila harta ini ataupun kereta tadi digunakan hanya semata-mata untuk seronok-seronok saja, tapi tak pula digunakan kereta tadi umpamanya untuk melakukan kebaikan. Contoh, sebagai contoh, umpamanya gunakan kereta untuk bersilaturahim, untuk apa lagi, ke masjid, ke surau dan sebagainya. Sebab itu nanti besok suatu ketika dia akan diazab pula dengan kereta tu. Bukanlah makna dia angkat kereta tu dihempuk atas dia, tak. Tetapi satu ketika Allah akan datangkan azab melalui nikmat tadi. Itu maksud dia. Dia ada kereta, Allah akan azab dengan kereta lah, sesuai dengan nikmat yang dia ada. Itu maksud dia. Nikmat tu boleh jadi azab. Contoh lagi tuan, itu belum lagi, belum sampai. Sabar, tenang. Kita masuk satu-satu ikut penulis ni bagi. Kalau ikut saya balon je semua. Sebab itu orang yang ada azab kenderaan, contoh kenderaan tadi lah, maka kalau dia tak bersyukur di atas kenderaan tadi, Allah akan jadikan kenderaan tu sendiri sebagai azab untuk dia. Ke belakang. Sebelah sini. Sebab itu harta tu yang Allah akan tukarkan sebagai azab kepada dia. Kita ambil contoh tuan ni, tapi jangan kita buat sebagai rumusan pula. Contoh, bukan payah sangat Allah nak tukar bagi jadi azab. Kereta besar menyombong je, kereta besar menyombong, kereta besar buat berjalan ni, tak kenal Allah Ta'ala bila ada kereta besar. Nampak masjid buat tahu je, macam tak nampak je pasal terlalu besar kereta. Masjid kecil, masjid mana kereta ni, mana tak nampak pula. Besar sungguh kereta dia, masjid dia kecil. Contoh tuan-tuan, contoh. Ada kereta besar nyombong, tengok orang kereta kecil kereta. Contohlah, Allah nak bagi macam mana? Senang je. Kereta besar tadi akhirnya langgar anak sendiri, terlampau besar, reverse, tak nampak. Mana anak aku tak nampak langsung, rupa bawa kereta. Payah tak? Tak payah, senang je. Sebab itu kita kena ingat tuan-tuan, kita mudah je. Sebab itu kita bila ada satu benda, kadang kalau kita sombong sangat, kita kena ingat besok orang akan ketawakan kita dengan benda tu. Kan kita belagak kereta besar nak raya, maklumlah kita orang Malaysia kan, raya je tukar kereta kan, tak ada. Takkanlah tak ada kan. Biasa nak beli kereta tu raya. Saya nak beli kereta raya, tak beli. Koman tu orang Madrid. Madrid pula. Dia apa nama? Tak. Maknanya nak sebut kita kadang orang akan ketawakan balik dengan nikmat tu bila kita sombong. Contohlah kereta besar menyombong kan. Maklumlah nak raya tukar kereta baru, menyombong, action. Apa berlaku? Besok tak ada Allah Ta'ala, Allah bagi nak azab begitu je daripada kereta tu juga. Ya. Allah bagilah kereta tu, bukan payah nak. Tayar 4-4 pecah tengah jalan. Kawan tu lalu sebelah, relax tengok. Apa hal tayar pecah? Aku balik kampung dulu lah. Bukan payah Allah nak bagi azab. Sebab itu kita kena faham, itu maksud dia. Harta tu akan jadi azab pada kita balik. Nampak? Harta tu sendiri Allah tak akan bagi azab benda lain. Tak, harta tu, kerana kita kufur dengan harta tadi. Sama juga duit kan, duit. Saya baru ni seorang, yelah orang ni orang bagus lah, dia bakali dugaan, dia bukan azab tu, dugaan ya. Rumah dia dimasuki perompak, 4 orang perompak, 2 pakai parang, 2 pakai pisau kan, masuk rumah. Dia cerita kan, masuk-masuk diikatnya suami tu laki bini,
Suami tu laki bini pula. Dia orang laki bini. Ni kan. Yelah, yang ini sebagai ujian lah. Kerana kita kenal dia. Saya sendiri boleh bagi syahadah lah untuk dia. Bagi syahadah tu makna bagi penyaksian. Dia walaupun kaya, dia tak sombong. Dia walaupun kaya, dia kenal rumah Allah. Dia walaupun kaya, kuliah depan sekali. Kita kadang miskin, kuliah tak nampak muka. Bukannya dia belakang, muka tak nampak. Mana tu? Kau kat mana kuliah tu? Belakang, 4 bangunan lain benda tu. Dia jauh duduk tuan. Sebagai contoh lah, tak orang ni saya sebutkan, dia memang kuliah dia ada depan sekali. Orang lain tak bawa kitab, dia tetap bawa kitab. Tapi Allah uji dia lah, iaitu ujian. Tapi nak sebut ni, kadang-kadang kekayaan Allah bagi. Azab bukan payah sangat. Harta tadi, Allah masukkan pompak bawah. Kenapa pompak tu masuk rumah, dia tak masuk rumah sana? Pompak mesti dia plan nak pompak rumah yang kaya, betul tak? Jarang pompak plan rumah yang tak kaya, kecuali Piramli punya cerita ni. Tandas pun dia balon juga. Tak, maknanya tuan-tuan, kenapa Allah bagi rumah dia, tak bagi rumah orang lain? Walhal rumah orang lain sebelah rumah dia. Walhal rumah orang lain pun besar macam rumah dia. Kecuali lah malam tu pompak memang habiskan baris tu je. Kenapa rumah kau kena? Tahu lah, malam ni mantan kami satu barisan ni semua sekali. Itu lain lah. Memang pompak tu baguslah, disiplin lah. Rumah ni satu, tu bulan depan punya turn kata dia. Semua sekali pula sebaris. Tak ada. Tak, itu kita kena faham. Sebab itu kadang-kadang kita kena muhasabah, tengok balik. Kenapa? Kan? Apa masalah kita? Ini, itu cara kita. Kita bagaimana kita nak, how to communicate. Oh, cakap orang putih pula tentang hari ni. Dengan nikmat ni. Sungguh, ni soal bagaimana kita nak komunikasi dengan nikmat. Sebab ramai orang lupa. Nikmat-nikmat ini semua Allah akan boleh ubah. Allah boleh tukar daripada nikmat tu jadi satu azab kepada kita. Sebab itu, barangkali dia tidak rasa azab kalau dia tak ada nikmat tu. Betul tak betul? Kalau dia tidak kaya, agak-agak pompak tu masuk tak rumah dia? Hai, susah no soalan nampak ni. Ni ustaz tanyalah, bukan tanyalah ustaz. Ustaz tanyalah. Agak-agak lah. Kalau orang tu miskin, pompak masuk tak rumah dia? Tak ada. Tak ada. Pompak masuk orang kaya. Nama pun pompak, dia sinonim dengan orang kaya. Jarang pompak masuk rumah orang miskin. Tak pernah kita dengar surat khabar sebuah bangsa buruk telah dirompak. Tak ada. Tuan-tuan, kena sebut ni, Allah akan azab dengan benda yang sama. Ini baik. Sebab itu dia kata nikmat ini, dia harta ni, dia boleh jadi nikmat, dia juga boleh jadi azab. Bagaimana dia boleh jadi nikmat? Bila kita gunakan dia menurut perintah Allah Ta'ala. Tapi dia akan jadi azab bila mana kita gunakan nikmat itu, harta tadi, bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Sebab itu maknanya harta, kita akan diazab dengan harta tersebut. Dan kita akan rasa nikmat harta tadi, harta yang kita miliki, bila mana harta itu dipergunakan mengikut apa yang diperintahkan. Sahabat yang mulia Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk syurga dengan hartanya. Nampak? Ini cerita nikmat akhirat pula. Dia kadang dengan orang ni tak boleh cerita akhirat tuan, kadang tak nampak. Maklumlah benda akhirat ni benda tak nampak. Sebab itu kata Allah Ta'ala, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'u." Kata Allah Ta'ala, kalaulah agama ni yang Nabi bawa ni, tuan-tuan, benda yang nampak, aradan qariban, physically nampak. Duduk dengar kuliah, kepala jatuh. Kepala pula dah bentuk fizikal, tukar jadi duit lah senang cerita. Ataupun duit sekarang dah tak pakai dah, sebab kadang duit pun jatuh, kita tukar jadi emas. Kan lagi seronok. Kan, tengoklah sejauh mana kita khusyuk dengan kuliah. Lagi betul-betul bersungguh dengan kuliah, lagi besar emas jatuh. Kan, ram gitu. Kan, kalau yang kuat menjerit, lagi besar lah emas jatuh tu. Kalau yang tak menjerit langsung, agaknya tak perasan lah emas tu jatuh. Kan, tak. Kalau agama ni begitu, lau kana aradan qariba wa safaran qasida. Kadang-kadang kita rasa, kita tahu kita nak buat benda agama ni tuan-tuan, benda yang syurga, yang kita dapat syurga. Macam kita sembahyang tarawih malam tadi kan, nak benda tu, nak benda syurga. Bukan syarat naik pangkat, pakai sih syarat naik pangkat tarawih 20 rakaat. Tak ada harapan. Tak ada. Kita nak syurga, tapi mana syurga?
Mana nikmat yang Allah nak janji tu mana? Tak nampak. Safaran qasida. Kalau benda tu dekat-dekat semuanya. Sebab tu saya selalu sebut, tuan-tuan. Sebab kenapa orang berebut nak kerja? Kan? Kenapa orang berebut nak kerja? Sebab dapat gaji. Gaji nampak tak? Nampak. Dapatnya lambat ke cepat? Kira cepat lah, sebulan standard lah. Habis bulan lah kata orang. Nampak? So kalau kita pergi interview, dapat offer. Sekarang kerja dekat mesin niaga ni, tinggi dah gaji. Kan? Contohlah, sini minimum gaji berapa? 40,000. Katalah contoh, amin lah. Ya. Contoh. Kan? Orang offer kita gaji. Ya. Mungkin lagi tinggi daripada itulah. Ya. Biasa kalau orang korporat ni, saya dipahamkan begitulah. Ya, dia boleh main offer gaji gitu. Dia boleh lawan gaji. Berapa you nak minta berapa? 10 cik? 10. Tak apa, kami bagi 12. Macam itu je. Rasa macam RM1, RM2 je minta tu. Baik. Kita pun panggil, dia panggil, okey, kalau itu awak setuju, baik. Datang interview, kita nak cerita sikit. Tak. Baik, kerja awak begini, gaji awak 12,000. Setuju? Okey lah, kata dia. Saya tempat lama pukul 8, cik bagi 12, saya setuju lah. Okey. Kami di sini, syarikat ni, gaji kami bayar setiap kali pencen. Mana pencen besok, you dah akan dapat gaji. Agak macam, nak kerja tak kerja? Ha? Bukan tak nak kerja je, tengok muka orang interview. Saya ingat cik ni ada mental problem lah. Tak, manusia dia begitu tuan-tuan. Sifat dia nak yang cepat. Semua nak dekat. Kan? Sama juga kita kalau pagi-pagi buta, kita pagi-pagi sahur tu, rumah kita masak. Kan? Daripada pukul 4 pagi masak ni dah 5.30 ni. Awak masak apa ni? Masaklah untuk awak, kata dia. Bila siap besok pagi. Agak-agak lah. Pagi tu bukan makan lauk tu, dia yang kita makan. Tak, manusia dia tak boleh tuan-tuan. Sifat dia nak suka yang dekat. Lepas tu kita kadang-kadang manusia ni, kita kena bagi contoh juga yang dekat-dekat. Tapi Islam dia tidak hanya contoh pada yang dekat saja. Lepas tu soal nikmat tuan-tuan, soal balasan dia bukan soal dunia saja. Dia termasuk soal akhirat. Sebab tu dia ada iman kepada akhirat. Ini beza kita Islam ni. Sebab tu orang Islam dia tak kecewa kalau dia tak dapat dunia. Kan? Kita tengok macam bos kita, perhati je kita pergi kuliah. Contoh tuan, contoh. Kan? Kita tengok macam dia rasa akan naikkan pangkat kita. Contoh. Ada bos ke sini? Seorang je lah bos. Kan? Jadi masing-masing yang duduk bawah bos tu semua raja datang kuliah. Ada macam ni tak? Tak ada. Tak, saya bukan kata tuan-tuan tu. Contoh je, contoh. Kan? Kita rasa macam itu. Nampak dia dengan kita pun nampak macam bagus ni. Pasal sama pergi kuliah. Ada tuan-tuan. Ada satu orang bekerja satu tempat lah. Dia bos dia dengan ceramah. Dia dengan bos tu, bos dia siap reserve seat dia untuk dengan ceramah. Dia kata, awak kawan ni tak sampai lagi. Ni saya dekat sini, saya dah reserve tempat awak untuk dengan kuliah. Depan sekali. Punya baik. Tapi belum tahu lagi bos tu nak angkat dia naik pangkat. Sebab tu kita dalam Islam, kalau jadi begitu, dia kecewa tak kecewa? Dia kecewa ke tak? Kecewa ke tak kecewa? Tiba-tiba bos ambil yang tak pergi kuliah tu. Kecewa ke tak kecewa? Bohonglah tak kecewa. Tanyalah bos, saya bangga dengan bos kerana ambil orang lain. Gitu, tak ada kan? Mesti kecewa. Tapi ini beza kita, kerana kita yakin selain daripada dunia ni, kita ada satu lagi balasan, akhirat. Saya tadi kuliah di masjid negeri, satu orang bangun, dia kata, ustaz, cerita bab stres ni, dia kata, kenapa orang yang berhutang tak stres, yang bagi hutang yang stres? Faham tak faham? Dia terbalik pula. Dia kata, kenapa orang yang bagi hutang stres? Orang hutang relax, buat tahu je, tenang je dia. Kan, kita bagi hutang ke dia 1,000 daripada tahun sudah raya nak balik kampung sampai ni nak raya balik ni, punya stres kita mikirkan tu sampai tak boleh balik raya pula lah. Kawan tu elok je, lama pula balik kampung. Kan, apa isu ni tuan-tuan? Apa isu ni? Mudah saja sebenarnya. Kan? Pertama, yang kita stres pasal kita rasa nak juga yang kita punya tu. Betul tak?
dia bila jadi kita nak juga, macam mana pun nak juga, tu yang stres. Kenapa dia tak stres? Dia berhutang, dia tak stres. Pasal dia tak mikir nak bayar. Itu je cerita dia. Kan? Betul tak betul? Sama juga kalau kita berhutang, kita risau. Contoh kita hutang kereta, stres tak? Kereta tak bayar 3 bulan. Jangan main. Habis tukarnya semua. Nombor plat tukar. Kan? Betul tak betul? Stres. Tutup. Habis semua. Kalau boleh kereta masuk dalam rumah, masuk dalam rumah. Bukan dalam pagar je, dalam rumah. Cerita ni stres. Tapi kalau orang tak kisah, kereta tu kena tarik, stres tak? Lihat kereta tu letak. Kan? Siap letak nombor plat tu letak kat pagar lagi. Di sini ada kereta tak bayar 3 bulan. Itu lagi gitu lagi. Agak-agak lah. Agak-agak dia stres tak stres? Orang datang. Yang tukang ketik kereta datang. Kami datang nak ketik kereta. Apa saya awak lambat sangat? Daripada minggu sudah lagi saya tunggu orang nak ketik kereta ni. Kata. Agak-agak siapa yang stres? Yang tarik kereta tu stres. Tak nak sebut tuan-tuan. Kita ni jadi stres ni pasal kita rasa kita nak juga benda tu. Sama juga. Bila kita tak dapat, tu menyebabkan dia akan jadi beban pada kita. Tapi kalau orang yang yakin dengan adanya balasan akhirat, dia tahu, tak apalah aku tak dapat hutang di sini, akhirat aku dapat. Betul tak? Atau dia akan fikir, tak apa, aku tak dapat yang ni, Allah akan ganti yang lain. Tapi yang ini tuan-tuan, dia bukan boleh suka gitu je. Silap sawan dia. Kan? Hutang, orang bagi hutang. Dah tak ada duit dah. Ada duit, tak ada duit. Macam mana? Tak apalah, kalau ada tu, ada lah tu. Tak lama sawan kawan tu. Betul? Dia benda ni tuan-tuan, dia soal bagaimana kita boleh nak membentuk kita punya jiwa tu sebenarnya. Lepas tu dia bukan boleh simply gitu je. Kau bagi hutang ni tak apa, tak apa. Biar je, bagi hutang tak apa, biar je. Besok, bila sampai masuk orang bagi hutang tak bayar, tu yang dia jadi wara tu. Pasal apa? Dia tak boleh nak membina jiwa dia. Kalau dia boleh bina, sebab tu dia boleh tenang, dia relax je. Kau tak kisah ke dia tak bayar? Tengok bukan main ganti kereta. Alah, tak apalah dia kata. Kalau dia tak bayar besok, kan dia bayar. Habis kau macam mana? Tak apalah, rezeki yang ada. Mudah-mudahan mungkin rezeki yang aku ni, ini rezeki aku. Rupanya itu bukan rezeki aku. Nampak? Macam, boleh? So, sama juga orang perempuan kan. Kalau suami sibuk nak kahwin. Yang malas cerita ni, tak ada cerita lain Ustaz. Dia jadi stres pasal kita rasa kita punya je. Tapi kalau kita sendiri offer, jumpa orang, you dah kahwin tak? Suami saya dia nak kahwin. Tapi yang kedua lah dia kata. Agak-agak stres tak? Perempuan tu yang stres. Itu betul tak betul kata dia? Tak betul. Tuan-tuan, very simple je kita nak ambil dia punya konklusi dia. Betul tak? Kita stres bila mana kita rasa kita nak, kita nak juga benda tu. Lepas tu kalau kita tak kisah, ada orang hutang dia banyak, relax je dia. Kan? Dia buat rumah orang, tuan rumah tu tak bayar hutang, tak bayar. Rumah siap dah, duduk lama dah, tak bayar pun. Kita tanya dengan dia, tuan, macam mana tak minta hutang? Tak apalah dia kata, kalau nak bayar, bayarlah. Kalau tak nak bayar besok, itulah saya punya saham ke akhirat besok. Simple je, relax. Dia pun tenang je, tenang. Tak ada benda pun. Itu je tuan-tuan. Sama juga kita. Kan? Kita hilang sikit stres kan? Jangan kira sekarang lah. Sekarang malah action dah nak gaji. Pasal apa kita stres? Kita nak sangat singgit tu. Tapi kalau kita tak kisah, sebab itu orang ada heran tak? 50 sen dia hilang. Heran tak heran? Ada tak orang stres 50 sen? Jumpa doktor. Pasal apa ni? Darah awak naik tinggi ni. Oh, doktor saya terlalu mikir kot. Apa yang awak pergi cok? Beritahu dengan saya. Ada masalah keluarga? Keluarga tak ada masalah tu. Suami saya, anak-anak semua elok, bagus. Kerja pun tak ada masalah. Saya kerja pangkat tinggi kata dia. Ya. Okey. Masalah di tempat kerja tak ada. Staff saya semua sayang saya. Hari bawa kek untuk saya. Betul tuan. Apa masalah awak ni kata? Awak dengan jiran-jiran? Tak, jiran semua baik. Saya tak ada jiran pun saya duduk sorang-sorang. Contoh tuan. Habis masalah apa awak sebenarnya? Tak ada, saya yang perhati saya pernah sekali hilang duit 50 sen saya. Agak-agak lah. Ada tak orang ni begitu? Tak ada. Tuan-tuan. Lepas tu bila kita kata orang tu diambil mudah benda tu. Dia ambil jadikan suatu tu mudah. Dia jadi tak menekan. Tapi bila kita ambil benda tu berat, dia jadi menekan. Dan kita tadi lah kan. Tuan-tuan tunggu saya. Stres tak?
Yang stres orang je yang selalu telefon saya. Teman ustaz ni tak datang lagi ni. Aku dah telefon banyak kali dah. Aku dah mesej banyak kali dah ustaz ni. Kan? Yang lain tak ada stres pun pasal ustaz datang lah, tak datang kita lepak dalam ni. Sebab tu kita relax. Tak ada kan yang meraung ke apa. Saya masuk tadi tak ada. Relax je, ada yang relax, tenang gitu kan. Betul tak? Tak ada apa pun. Betul tak? Saya pun tak stres tadi. Saya dah boleh tidur relax. Sahabat saya mandu untuk saya. Dia mandu. Saya relax. Sampai depan tu baru telefon. Dekat mana tadi saya sebut? Paya belah sana kan. Dia ni lah tengah jalan apa nama ni, dekat masjid tu, dekat traffic light. Dan saya relax pasal awal sampai 12.47 benda nak buat macam tu. Betul tak? Kita tak stres, relax, tenang. Telefon, ustaz kat mana kerja? Saya kata dalam perjalanan. Ustaz, macam mana? Kita sampai kejap lagi ni. Kan? Saya depan Empire, kita relax, tenang. Kan? Pukul 1 kan? Apalah pukul 1? Saat pukul 12.30. Baru stres. Itu saya masuk lift tadi, saya pun tak tekan nombor berapa. Masuk dah baca tepi tu. Allah, iyalah 12.30 pun. Tuan-tuan, ini nampak tak? Kita begitu je sebenarnya hidup ni. Bila kita nampak fikir dia, sebab itu Nabi kata ala wahyal qalb. Tu hati. Sama juga harta ni tuan, bila kita fikir dia jadi kerikut, dia takut nak bagi. Betul tak? Tapi kalau kita rasa kita suka nak bagi. Sebab itu Nabi, bila Nabi kata kan, tidak miskin orang dengan sedekah. Logik ke? Logik. Ya betul orang sini semuanya ya je. Tak, betul ke tak miskin dengan sedekah? Ya betul ni. Tak jatuh miskin sedekah. Kita ada 10,000, sedekah 8,000. Berapa ribu tinggal? Habis? Tak, ialah miskin. Mungkin Nabi tak sebutlah apa-apa kedana. Maksudnya tak berkurang lah harta. Ma naqasal mal. Ya, Nabi kata tak berkurang harta. Nabi sebut tu. Ma naqasal mal. Tak kurang harta dengan sebab sedekah. Betul ke? Betul. Tuan-tuan, lepas ni kumpul RM5 seorang. Ya. Boleh nanti bagi saya ada kopiah tu, tuan. RM5 seorang. Bukan tak suka hati bagi, RM5 seorang. Ya. Tak berkurang harta tuan-tuan, jangan risau. Tak berkurang, jangan risau. Ya. Ada yang risau ni pahal Ustaz. Betul ke tak berkurang? Tak, harta berkurang. Tapi kenapa Nabi kata harta tak kurang? Mana kasal mal? Harta tak kurang. Kenapa? Bila mana kita bagi tu tuan-tuan, kita bagi tu memang kita rasa nak bagi. Kita bagi relax dia pergi. Sebab tu kita takkan rasa harta tu kurang. Sebenarnya maknanya bukan harta tu tak kurang, kita tak rasa. Tu maksudnya. Tapi kalau kita memang fikirkan duit yang kita sedekah malam tadi untuk tahlil tu, sampai hari ni fikir dia, RM20, itu jadi zikir kita. Tak, balik ke rumah pun bagi tu dengan bini, ni awak punya kerja lah nak bagi RM20 kat semua. Sekarang saya pun tinggal ada RM10 je waktu tak. Itu jadi ulang-ulang. Sebab itu kita jadi berat. Nampak? Sebab itu Sayyidina Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, dia masuk syurga dengan harta. Dia tak kedekut dengan harta dia. Sebab dia nampak yang sesudah mati tu. Ini baru satu perenggan baru ni. Kita memang habis siap 1.5. Ya. Tak apalah, kita tempat kerja ni tenang-tenang je lah tuan ni. Tak apa, tenang. Ada lagi. Kita sambung lagi minggu depan. Dengan syarat tak silap lagi jadual lah. Minggu depan kalau silap lagi jadual memang kena tu. Oleh kerana itu, salah sekali para pemuda dan orang-orang yang beranggapan bahawa Islam memerangi harta dan ekonomi. Sama sekali tidak. Bahkan Islam sangat menentang keras sikap berlebih-lebihan, kemewahan yang berlebihan dan berpoyo-poyo. Sebab tu orang tak fikir pun. Bila beli dekat bazar Ramadan, bukan main lagi. Kan? Bawa tu habis tangan ni. Saya semalam jumpa balik tu, on the way balik. Balik ke rumah petang semalam. Lepas habis kuliah petang, balik. Jadi selisih dengan sahabat ni, dia pergi singgah bazar Ramadan. Ada kira-kira pukul 6 lebih lah. Tu, bini dia 2 tangan. Kan? Bini duduk motor belakang, sebelah tangan kiri, sebelah tangan kanan. Cukup semua jari. Kan? Saya buka tingkap, saya kata, itu handle ada kosong lagi tu, handle. Handle boleh gantung lagi tu. Kan?
call penuh. Isi penuh. Dia je kalau dia boleh pegang, mesti dia pegang. Tapi kalau dia pegang, siapa nak buat motor pula? Dia pegang je. Bila berjalan dia orang, tahulah macam mana buat motor. Tak, kita tak pernah rasa pun tuan-tuan ni, yang itu kita rasa habis duit. Nampak tak? Bayangkan, sedekah yang sama, RM10, kita beli makanan yang sama RM10. Kenapa bila kita sedekah, kita rasa duit habis, tapi bila masa beli makanan, tak rasa duit habis? Faham tak faham? Nampak tak? Sebab kita rasa seronok bila beli makanan. Kita tak rasa seronok bila kita bagi sedekah tadi. Itu je isu dia. Nampak tak? Tak pula dia benar-benar kan, dah beli dah, bayar dah ke orang tu. Bang ni bang ni bungkus, ni bungkus, habis semua kedai tu. Berapa semua? RM48. Dibayar, pulang balik RM2. RM50. Menung dia kat depan orang. Duduk. Orang datang pergi tamu, dia ada kat situ lagi. Orang kedai pun tengok. Orang apa ni kan, gerai tu. Cik, ada kenapa? RM32 duit saya bang. Ada tak? Ada tak? Ada orang gitu? Tak ada. Tak ada. Kan? Ambil balik puati, rasa puas tu. Aku berjaya membeli kereta dia. Tak, rasa puas. Kenapa kita masa bagi tu tuan-tuan, bagi sedekah, pernah tak? Aku berjaya bersedekah RM50. Ada? Tak ada. Standard tu je lah RM1 tu. RM1. Itu pun act tu. Tak ada harapan. RM1 je, bukan main action lagi. Ni, tuan-tuan sekalian, kita nak sebut tadi, ya. Sebab itulah dia kata orang, ya, Islam dia tak mengajar begitu. Adapun kalau harta itu ditunduk untuk melayani agama, dibelanjakan pada jalan ketaatan, maka sangat baik bagi hamba sama di dunia dan akhirat. Itu dia bukan kita kata jalan agama ni tuan-tuan makna sedekah surau saja. Tidak. Jangan silap. Duit tu maknanya kadang tuan-tuan ni kita guna duit ni, kita bantu orang untuk belajar umpama. Itu kita suatu kepuasan. Dalam agama begitu maksud dia, bukan makna bagi surau saja. Tak. Ya. Contoh tuan-tuan ni nak buat kelas ni. Kita nak buat kuliah ni. Agak-agak ustaz datang sendiri ke? Tak kan? Mesti ada orang yang in charge dia, betul tak? Telefon, mesej. Dia claim ke tak claim? Claim. Ha? Berapa dapat? Dia allowance dia berapa? Tak ada. Tak ada. Betul. Tapi kita tuan-tuan, kadang-kadang kita puas. Walaupun berhabis duit. Dah lah telefon semua masuk voicemail. Tak pernah angkat pun ustaz tu. Cakap je voicemail. Habis kredit kita voicemail je. Kan? Voice message tu. Itu je. Tapi kita puas. Kenapa? Ini yang dikatakan tadi. Kita guna duit kita untuk jalan agama. Sama juga bila kita telefon. Duit kita, berhabis duit. Telefon mak kita. Itu jalan agama. Lepas tu kita kena ingat. Maksud harta kita berhabis jalan agama bukan kita sedekah surau saja. Tak. Ya. Sama juga kalau contoh orang perempuan. Ya. Beli tudung. Kan kita pilih tudung bukan main canggih kan. Pilih tudung. Saya kalau orang perempuan, saya pergi beli belah, saya bagi duit, saya bagi kredit kad, jalan. Awak jalan dulu, saya follow belakang. Saya counter awak daripada belakang. Yang sebenarnya, memang tahu dah. Orang perempuan ni kalau beli, dia belik satu baju je cukup. Sampai kedai tu tutup, dia belik. Belik. Letih, saya kata macam ni. Kan? Ni nak raya ni, kadang tahulah, nak beli belah kan. Elok bawa kursi lah tuan-tuan, yang lelaki. Kursi orang semayang tarawih tu kan. Bawa relax. Apa hal ni bang? Ini senang awak, saya bagi awak masa lagi lama untuk beli tu. Dia duduk je, kursi tu tenang je ni. Pasal apa? Tak, nak sebut tuan-tuan, kita beli, orang perempuan beli tudung kan, lawa-lawa, tak apalah. Dia buat tudung tadi, itu kira jalan agama lah. Faham tak faham? Dia beli baju, tengok baju mana ceri. Ini baju mandi, oh tak boleh pakai. Baju yang ni pula, contoh tuan. Ya, beli. Ini baju, okey, ni menutup aurat, okey, dia beli yang ni. Dia puas beli tu. Itu juga untuk jalan agama. Jangan kita ingat jalan agama ni maknanya sedekah saja. Tak. Sama juga orang lelaki beli kita untuk beli untuk isteri kita. Mesti yang terbaik kan? Tapi yang penting murah. Terbaik. Syarat dia terbaik. Betul tak? Beli betul. Beli. Nampak? Sebab tu bila kita belikan tadi, itu jalan agama lah untuk pakaian rumah kita. Contoh. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu jangan ingat bila jalan agama ni, oh sedekah saja. Jalan agama, oh tak, no. Yelah, of course lah, itu pun masuk. Ya. Sebab tu sama juga. Ya, maksud jalan agama ni bila kita gunakan untuk anak-anak, isteri kita. Dia yang tak jalan agama ni, kita buat main mesin slot tu. Kan? Tahu mesin slot?
Dia duduk dalam mesin tu, masukkan duit, tekan mesin tu, pusing. Pisang, cherry, oren. Tak kena lah tu. Tahu tak tahu? Ha? Buat jawab tak tahu. Itu dipanggil orang main machine slot ni. Dia main apa dia panggil? Panggil apa? Jackpot. Dia seronok tu, slot machine lah, machine slot. Kan? Masuk, tekan, tam. Aduh, dia kata pisang satu lagi nak turun pisang tu, kata dia. Pisang. Naik balik pisang tu. Tu dia masuk lagi tu. Yang ini bukan jalan agama. Sama juga tuan-tuan. Kan? Ini. Ya, saya nak sebutkan tuan-tuan. Jangan kita salah faham jalan agama. Tapi cuma dia ada rank dia. Ada ranking dia. Jangan asyik untuk kita je. Saya belanja main jalan agama je Ustaz. Kata dia. Ustaz buat beli baju saya. Itu je kerja kita. Baju saya, baju suami. Baju saya. Sampai sudah habis kerja situ je lah. Tak. Jadi kita ada ranking dia. Okey. Ini bahagian untuk kita. Ini bahagian untuk masyarakat. Dia mesti gitu tuan-tuan. Harta kita ni kita kena. Ada belajar akaun tak? Akaun. Action pula tanya tu. Kan macam orang kan dia okey ini untuk guna ni. Bajet yang mana nak besarkan? Yang ini. Bajet ni besar sikit, bajet ni kecil sikit. Untuk makan kecil. Kita biasa yang makan tu banyak. Betul tak? Sebab tu dia kena ada ni ranking untuk ni ranking. Dia mesti begitu. Kita punya harta kita kena spreadkan begitu. Dia tak boleh lamsam semua sekali. Tengoklah nanti kalau ada lebih saya bagi. Itu salah. Dia bukan cara menguruskan harta dalam Islam. Kan dia panggil harta management. Ada tak benda tu? Asset management lain. Ni harta management. Ni baru punya. Baru sekejap ni saya bina. Dan semua. Tak, saya memang sebenarnya tuan-tuan. Saya ada modul tapi kita tak habis bina lagi. Modul dipanggil pengurusan, dipanggil harta management. Masuk harta management ni, mana yang nak dizakat, untuk zakat, untuk sedekah. Supaya kita faham bahawa harta yang Allah bagi ni, dia ada bahagian untuk zakat, ada bahagian untuk masyarakat, ada bahagian untuk keluarga kita, ada bahagian untuk bagi hutang. Bagi hutang pun ada. Kalau tidak kita rugi. Pasal bagi hutang ni Nabi kata 18 kali ganda daripada sedekah. Sedekah 10 kali ganda. Hutang Nabi kata, aku lihat pada malam aku di Isra' Mirajkan, tertulis di pintu syurga, hutang digandakan 18 kali. That's why kita tak boleh lepas lah ni. Kena bagi. Ni mesti ada. Portion ni mesti ada. Ini untuk hutang saja. Tapi tak banyak lah. Gaji kita 3,000, bagi hutang untuk akaun hutang 5,000. Habis dah duit kita. Orang habis berhutang je. Kan? Sebab itu kita kadang-kadang kena ada portion tu. Okey. 1,000 saja. 1,000 untuk hutang. Buat. Jadi bila orang datang, Kak, kadang adik-beradik je nak hutang ni. Kak, aku nak hutang dengan kau lah. Ada tak? Okey ada. Tadi Along dah ambil 500. Ada 500 je tinggal. Tak adalah banyak. Nak pakai 1 je. Okey, ambil. Datang pula usul. Aku nak pakai 300 nak. Hutang yang lepas tak bayar lagi tu. Aku bagi separuh je. Kan? Macam bank lah buat. Tapi tak payah agreement, akad pula lagi. Kan? Ini baik ul inah ya, kata dia baik ul inah pula. Dah sudah. Dia buat bank pula dah. Tak, kita kena ada begitu. Maksud saya tuan-tuan, kita tak pernah buat kan. Harta kita semua kita lamsam sekali je. Semua untuk guna kita. Kita tak pernah pun ada dia punya kolom untuk sedekah. Ada tak kita buat kolom harta kita? Ini untuk fisabilillah. Kan kita gaji dapat kan berapa ribu sebulan? Berapa ribu? 14. Boleh mentang-mentang saya cakap 14,000 tadi. Kan? Sebab tu kena ada tuan-tuan. Kena ada. Ni akaun ni untuk ni. Akaun ni untuk ni. Akaun ni untuk ni. Ini untuk family. Ini untuk hutang. Yang ini untuk sedekah. Bulan-bulan. Monthly. Ini untuk sedekah pada Nanda Krishna. Ini estro lah tu. Kan? Untuk sedekah estro. Ini mesti ada. Jadi kita kena ada portion dia. Ini bahagian ni. Bahagian ni. Tu sebenarnya harta kita. Lepas tu kalau kita tak buat begitu tuan-tuan, kita takut kita ni hanya melebihkan untuk kita. Tapi tak ada bahagian untuk agama, tak ada bahagian untuk masyarakat. Besok Allah akan tanya tu. Betul tak? Ni. Rasulullah SAW berdiri atas mimbar dan bersabda bulan depan. Minggu depan lah. Bukan Rasulullah sabda minggu depan. Minggu depan kita sambung balik. Jadi saya ingat untuk minggu ni cukuplah. Ya, saya minta maaf sekali lagi
Kerana setengah jam tuan-tuan menunggu, setengah jam dengan kuliah. Okeylah tu. Tuan-tuan dapat 2 pahala hari ni. Pahala menunggu dan pahala dengan kuliah. Dengan kuliah pun dapat pahala penuh tu, jangan syok. Tetap sejam pahala dengan kuliah, InsyaAllah. Tapi dengan syarat tadi tak mengumpat lah. Saya tak sampai tadi, kalau dia mengumpat memang tak dapatlah pahala tu. Jadi maknanya pahala potong lah nampaknya secara mengumpat. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan, sekejap yang kita dengar ni mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita. Kita akan sambung lagi berkenaan dengan nikmat zahir ini pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah, ya. Jadi saya ingat soal jawab pun kita bawa pada pertemuan yang akan datang, ya. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.